Dia kalau misalnya presiden didapati bersalah, presiden boleh merayu. Okey? Presiden boleh merayu ke Mahkamah Rayuan. Presiden boleh merayu ke Mahkamah Persekutuan. Tapi kalau pilihan raya berlaku pada tahun ini, saya nak beritahu, Datuk Seri Zahid belum pun masuk pembelaan. Pembelaan tu pun ada 45 orang saksi. Maknanya dalam arti kata lain, keputusan tak mungkin berlaku pada tahun ni. Tapi dia orang sedang usaha untuk menyegerakan. Kalau nak ikutkan kes Datuk Najib tu, kalau ikut keputusan yang dibacakan tu patut 26 hari bulan baca. Tapi dibacakan pada 23 hari bulan. Disegerakan. Jadi kita tak boleh nak cakap apa. Sekarang kuasa di tangan mereka. Mereka berhak buat macam-macam. Kita tak boleh anticipate apa yang bakal berlaku. Yang kita tahu, masing-masing pun tahu niat dia apa. Macam mana cara pelaksanaan, sejauh mana mereka boleh cepatkan, kita tak boleh nak anticipate. Sebab macam-macam boleh dilakukan. Itu sebabnya jangan sampai kita tertipu berulang kali. Sebelum terlambat untuk bertindak, kita kena bertindak. Kalau tanya dengan saya, dah lama saya tarik sokongan kepada Ismail Sabri ni. Sebab kita memang tak percaya. Tapi yalah, sudah pasti kepimpinan, dia ada pertimbangan yang kita tak tahu. Banyak benda-benda rahsia yang kita tak tahu. Kan? Ada yang masih percaya dengan angka-angka yang diberikan oleh Ismail Sabri. Seolah-olah macam Barisan Nasional tak bersedia. Persoalan yang patut kita tanya balik ialah, adakah parti-parti yang memusuhi kita lebih bersedia daripada kita? No way. No way. Adakah sokongan yang diterima oleh Pakatan Harapan lebih baik daripada sokongan yang Barisan Nasional terima? No way juga. Adakah kerana tak boleh cari pengundi dan sebagainya, maka dia ambil angka yang paling minimum berdasarkan jumlah pengundi yang kita boleh jumpa? Jadi kalau kita gunakan angka-angka ni, kena ingat juga 2018 angka-angka yang pihak-pihak ni bagi pada kita cukup cantik. Last kali bungkus, tapau, habis kena tapau. Betul tak? Jadi jangan terlalu percaya kepada angka-angka ni. Yang paling betul ialah bila proses pengundian tu berlaku. Kalau kita tengok trend di 7 pilihan raya kecil, trend di pilihan raya di negeri Melaka dan negeri Johor, kita dah boleh dapat gambaran. Tidak semestinya kalau BN kuat, tidak semestinya kalau BN tidak kuat, kita tak boleh menang. Bila musuh kita kucar-kacir juga, ianya boleh membantu memberikan kemenangan kepada kita. Terutamanya kita tengok apa yang berlaku di Melaka dan Johor. Maknanya hari ini, dikala Muhyiddin dah terdesak nak juga PH bersama dengan mereka, inilah masa terbaik untuk kita buat pilihan raya. Dikala Mahathir membuat pengumuman mengatakan bahawa dia tidak boleh terima Anwar sebagai ketua Kemah Besar, dan Mahathir membuat pengumuman dia tak boleh terima Muhyiddin sebagai ketua Kemah Besar, inilah masa tercantik buat pilihan raya. Dan hari ini kita tengok, bila Rafizi Ramli membuat kenyataan bahawa PH tak akan bekerjasama dengan PN, Muktamar, inilah masa yang paling cantik untuk kita buat pilihan raya. So apa Ismail Sabri nak tunggu lagi? Baik dia terus terang, kita nak tunggu BN lemah. Bila BN lemah, kita tak boleh bentuk kerajaan bersendirian, maka pada ketika itulah kita akan kembali bekerjasama dengan Bersatu dengan PAS. Barulah mereka akan diktate kita supaya meletakkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Baik terus terang,
We are not stupid. Kita boleh baca dah. Sekilas ikan di air, kita dah tahu jantan betina. Dia baru langkah selangkah, kita dah tahu dah rentak dia nak pergi mana. Okey, soalan lain. Betul, hari ni Azmin Ali tu boleh cakap Azmin Ali tu. Okey. Azmin Ali kata masa paling sesuai adakan PRU 15 adalah sekurang-kurangnya 6 bulan lagi tu. Ini kerana untuk memerlukan sedikit masa untuk memastikan pengukuhan aliran tunai dan ekonomi yang lebih stabil. Kenyataan itu sama dengan, lebih kurang sama dengan Mahathir Khalid tu naik presiden. Dia pun beranggapan begitulah. Ya, betul. Jadi apa komen tu? Komen saya senang saja. Azmin Ali ke, Ismail Sabri ke, semua puak-puak Ismail Sabri ke, PH ke, siapa saja kecuali Barisan Nasional asli. Kena faham BN ada dua. Satu yang pro PH, yang pro PN, satu yang BN go solo. Hanya BN go solo, kumpulan ni saja yang mahukan pilihan raya sekarang. Yang lain semua tak nak BN menang. Yang lain semua sanggup buat apa saja untuk tunda pilihan raya bagi memastikan BN tak boleh menang. Jadi tak payahlah kita nak kisah apa Azmin Ali cakap ke, siapa cakap ke. Kita fokus satu, kita nak kena desak supaya pilihan raya diadakan sekarang. Bukan selepas belanjawan bodoh ni. Sekarang. Kau nak buat belanjawan dalam keadaan kau dah tahu lepas pilihan raya kau bukan kerajaan yang memerintah. Adakah nak buat lagi kerajaan bersama Razi Jidin? Nak buat lagi kerajaan bersama Muhyiddin yang hari ini beritahu bahawa kita kena bekerjasama untuk menentang Barisan Nasional, memastikan Barisan Nasional kalah. Jangan bodoh lah. Okey, ada soalan lain? Betul. Ini ada soalan pada rakan tu Okey. Rakan dari Sabah katanya. Sekiranya UMNO menarik sokongan kepada Ismail Sabri tu, beliau bersedia mendapatkan sokongan dari pejuang warisan dan DAP. Apa pendapat tu? Bagi saya simple. Itulah yang kita perlukan sekarang. Kita kena pastikan musang berbulu ayam dikenal pasti. Kita kena pastikan pembelot dikenal pasti. Kita kena pastikan pengkhianat disedari oleh akar umbi parti. Hari ini yang sedar bahawa Ismail Sabri ni mengkhianati parti kita hanya akar umbi parti. Pemimpin ke atas ni tak sedar-sedar lagi ni. Separuh sedar, separuh lagi tak apa-apa sedar. Kalau tak dah kena pecat lah. Betul tak? Jadi kalau misalnya kita tarik sokongan sekarang, kau tak nampak ke hari ni Ismail Sabri begitu confident yang dia akan stick as Prime Minister? Sebab apa? Sebab dia sudah berunding dengan Mahathir. Dia sudah dapat janji-janji manis daripada pihak-pihak sebelah sana yang akan menyokong dia untuk kekal berkuasa. Yang lain tak nak pilihan raya. So, let it be. Tak apa, kita jadi pembangkang seketika. Berapa lama dia boleh bertahan? Sekarang dah bulan berapa? Bulan 8. Ni nak masuk bulan 9. Kita cuma perlu bertahan sebagai pembangkang bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, 3, 4, 5, 6. 9 bulan je. Takkan kita boleh bertahan dekat 4 tahun lebih. Kita ni sekarang ni pembangkang juga ni. Yang duduk dalam kerajaan ni kebanyakannya sebahagian besar ni geng pengkhianat. Yang betul-betul solid BN ni duduk sebelah sini sebagai pembangkang ni. Tak betul kalau kita kata UMNO ni sekarang ni kerajaan. Kalau UMNO kerajaan ni presiden dia tak turun naik mahkamah ni. Sudah pastilah hari ni sudah diadakan RCI untuk menyiasat dakwaan Tommy Thomas. Bahawa terdapat campur tangan pihak eksekutif sehingga menyebabkan berlakunya apa yang dipanggil sebagai selective prosecution, pendakwaan yang berniat
Pendakwaan terpilih. Apa tak terpilihnya? Bila sebut nama Datuk Seri Zahid terima duit daripada UKSB, tidak ada pendakwaan kepada orang yang terima duit daripada UKSB. Daripada Mahathir tak ada pendakwaan, Tan Sri Rahmat tak ada pendakwaan, Muhyiddin tak ada pendakwaan, KJ semua sekali, Muhyiddin, Isyamuddin tak ada pendakwaan. Macam mana? Orang yang jadi mangsa kambing hitam Datuk Najib, sedangkan yang meluluskan duit dibawa masuk, keluarga dia menerima 715 juta. Ada pendakwaan? Tak ada. Orang yang mencadangkan, yang menyediakan cabinet paper supaya bagi pinjaman kepada SRC, duit kuap, ada pendakwaan? Dia dapat 85 juta. Ada pendakwaan? Tak ada. No Muhammad Yaakob. Ada pendakwaan ke atas Nik Faisal? Tak ada. Keterangan dah diambil, tapi disebabkan keterangan dia itu mengatakan bahawa Datuk Najib tak terlibat dalam penyelewengan ini, maka keterangan dia tak dipakai dalam mahkamah. Jolo, the main culprit, Bebas. bapak dia, kroni Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir kayakan dia dengan projek pembinaan pelabuhan di Sarawak. Dia dikatakan oleh DOJ menerima 1.2 bilion US dollar. Ada pendakwaan? Tak ada.